يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Qala rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukinya. Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Mereka mendayu-dayu kesakitan di dalam neraka. Dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu. Mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu. Dan mereka akan kekal selama-lamanya dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka. Huru-hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merungsingkan mereka. Dan sebaliknya mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu. Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Dan demi sesungguhnya kami telah tulis dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisan pada Lauh Mahfuz bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat esa. Maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku? Sekiranya mereka berpaling engkar, maka katakanlah, aku telah memberitahu kepada kamu apa yang diwahyukan kepadaku dengan keterangan yang jelas untuk kita bersama. Dan aku tidak mengetahui sama ada balasan buruk yang dijanjikan kerana keingkaran kamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terus terang. Dan juga ia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam hati. Dan aku tidak mengetahui mengapa dilambatkan balasan buruk yang dijanjikan kepada kamu itu. Jangan-jangan lambatnya menjadi satu sebab yang menambahkan azab kamu. Dan di samping itu memberi kamu kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang tertentu. Nabi Muhammad merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, hukumlah di antara kami dengan mereka, dengan yang benar. Dan Tuhan kami ialah yang melimpah-limpah rahmatnya, yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu. Kita berada pada ayat-ayat terakhir suratul Anbiya. Bermula ayat 98 sehinggalah ayat 112 sekaligus menutup penafsiran suratul Anbiya, surah yang ke-21 pada juzuk yang ke-17.
yang merupakan surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum hijrah, atau juga surah yang diturunkan di Mekah. Dan kita tahu surah Makkiyah yang mengandungi 112 ayat ini membongkarkan kesesatan penyembahan berhala dan mengadakan sekutu bagi Allah yang tidak layak bagi Allah. Maka Allah menceritakan kesudahan golongan yang menyembah berhala akan dimasukkan dalam neraka, mereka dan berhala yang mereka sembah dan apa sahaja yang mereka sembah. Dan demikian juga Allah Ta'ala menceritakan bagaimana perjuangan pada Nabi SAW. Ada 10 fasal cerita kenabian yang telah kita paparkan. Kisah Nabi-Nabi yang bermula daripada Musa dan Harun sehinggalah berakhir kisah Zakaria, Yahya dan juga Maryam. 10 fasal cerita yang berkait dengan Nabi-Nabi yang jumlah mereka disebut semuanya ialah 16 orang. Nabi-Nabi yang disebut dalam suratul Anbiya. Dan sebagaimana kita jelaskan bahawa kisah pada Nabi bagi menghiburkan Nabi Muhammad SAW. Bagi menunjukkan bahawa ujian yang dihadapi oleh para Nabi sama. Kekufuran yang dihadapi oleh para Nabi sama. Sebagaimana para Nabi membawa kesatuan akidah. Wahdatul risalah. Mereka mengajak kaum masing-masing menyembah Allah dengan menjauhi sembahan lain pada Allah yang berupa berhala dan lain-lain. Dan Allah Ta'ala menjawab satu persatu segala syubhat, segala kekeliruan yang cuba ditimbulkan oleh para penyembah berhala. Dan menyebut tentang sifat Tuhan yang sebenar yang mencipta. Wa imam mencipta manusia sehingga mencipta alam ini yang tidak dilakukan oleh berhala-berhala atau apa yang disembah selain Allah. Sebagai hujah yang paling kuat, jelas. Itu sifat Allah yang bersifat ijad, yakni mengadakan, mencipta. Sedangkan berhala itu diciptakan. Sebab itu Allah dipanggil Khaliq, yakni pencipta. Manakala selain Allah disebut makhluk atau makhlukat. Atau disebut juga selain Allah sebagai alam. Alam. Apa maksud alam? Makhluk lah. Allah sebut dalam suratul Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa definisi alam? Ma siwallah. Selain dari Allah namanya alam. Sama ada nama alam manusia, alam jin, alam haiwan, alam tumbuhan. Berkait dengan alam terang, alam nyata, alam malakut, yakni alam malaikat. Semuanya makhluk. Alam berkait dengan syurga dan neraka, semua makhluk. Yang bukan makhluk ialah Allah yang mencipta. Maka ini sifat Allah. Maka ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir yang menyembah berhala di hari akhirat kelak. Yang ini golongan yang paling menyesal dan derita. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan keadaan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan Allah Ta'ala menceritakan apa yang berlaku pada langit yang kita tengok yang berada di atas kita. Yang akan digulung. Langit akan digulung sebagaimana kita gulung kertas perbandingannya. Dan bagaimana juga atau sebagaimana juga dalam ayat-ayat yang kita bacakan pada akhir surah Al-Anbiya ini, Allah menceritakan bahawa pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Rahmatun muhdah. Rahmat yang menjadi anugerah, yang menjadi hadiah kepada manusia. Maka perutusan Rasulullah bukanlah pemecah belah sebagaimana dakwaan orang kafir. Atau bukanlah untuk merosakkan apa yang telah dipegang oleh mereka. Melainkan satu rahmat membetulkan mereka untuk berada pada jalan yang lurus, untuk menyembah Tuhan yang sebenar dan untuk menjadi ahli syurga. Dan dalam ayat-ayat terakhir suratul Anbiya ini juga Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah memberi amaran akan kehancuran orang kafir, cepat atau lambat. Dan kata Rasulullah, aku tak tahu cepat ataupun lambat.
Dan aku juga tidak tahu kenapa Allah Ta'ala melambat-lambatkan azab pada kamu, barangkali untuk menggandakan azab. Okey, ini sebagai jawapan kepada orang yang mencabar, kalau betul kami salah, mana azab? Kenapa tak turun sekarang? Allah tangguhkan ke suatu masa untuk diganda lipatkan azab. Macam kita lah, kita tengok dalam kehidupan kita ni, tengok cukai tanah tak ada orang minta. Macam tak ada. Rupanya kita tak bayar, berlipat kali ganda lepas tu. Macam tak bayar-bayar nampak. Nyak dia, nyak. Rupanya dihimpunkan untuk satu bayaran besar. Dah habis kita. Itu kalau tengok hukuman dunia. Apa tu lagi akhirat? Jangan duk syok sangat bila buat dosa tak kena azab. Allah tangguhkan untuk azab yang lebih besar. Maka ini kandungan umum pada ayat-ayat yang kita baca sekaligus menutup penafsiran suratul Anbiya. Surah Nabi-Nabi. Kenapa dinamakan surah Nabi-Nabi? Kan dalamnya paling banyak cerita. Ada 16 Nabi yang disebut. Dan saya katakan semua surah yang bawa cerita, ceritanya tak panjang. Cerita paling panjang sekali dalam pelbagai tempat, cerita Nabi Musa. Dalam satu surah, cerita Nabi Yusuf. Dalam satu surah, cerita Nabi Yusuf. Dalam pelbagai tempat, cerita Nabi Musa. Dan kalau kita lihat kenapa Allah bawa segala cerita ni ringkas. Sebab tujuan cerita bukan halwa telinga. Tetapi ia pengajaran yang besar. Pengajaran apa? Orang beriman dapat balasan syurga. Orang kafir dan ingkar tempatnya dalam neraka dan binasa di dunia. Itu pengajaran penting. Supaya kita tahu. Cerita ni bukan untuk kita tengok, untuk kita dengar. Lepas tu habis gitu. Ini cerita yang tak beri apa manfaat. Ini cerita sampah. Macam orang buat filem di layar perak, ditayangkan di Pawagam, itu cerita sampah. Last kali jadi suat khabar, bungkus nasi lemak. Cerita tu. Tuan-tuan tengoklah cerita paling happening sekali. Happening sekali apa? Yang tuan-tuan tengok masa kecil dulu. Hari ni apa nilai cerita tu? Sampah. Sebab dia tak ada pengajaran. Tak laku. Cerita tu dah tak laku. Kalau buat siri kedua, tak ada orang tengok. Siri pertama orang tengok lah. Okey. Pernah buat balik siri kedua, mungkin tak ada orang tengok. Dia jadi macam surat khabar lama. Tapi Al-Quran ceritanya bukan cerita macam surat khabar lama. Dia tak berjela-jela panjang. Dia nak keluarkan satu pengajaran supaya kita sentiasa alert dengan pengajaran tu. Sebab hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita nak jadi hebat, sentiasa ambil pengajaran. Kita tengok kawan kita mati, ambil pengajaran. Umur kita tak panjang. Kita tengok kawan kita bankrupt bisnes, ambil pengajaran. Jangan bankrupt sampai macam dia. Apa sebab dia bankrupt? Kita tak perlu tahu cerita detail dia, pengajaran dia. Oh, rupanya dia suka berpoya-poya. Rupanya dia suka berjudi dengan duit, sebab tu dia bankrupt. Kita tengok ada orang ni tiba penyakit. Kita tak nak tahu ceritanya secara tafsir. Cukup kita tahu kerana bahaya makanan-makanan tertentu yang menyebabkan penyakit itu. Penyakit ini lalu kita jauhi. Memang dalam hidup ni, yang menjadikan kita benar-benar manusia berilmu bila kita ambil pengajaran. Kita ambil pengajaran daripada mak ayah kita. Kita ambil pengajaran daripada zaman dulu yang kita lalui untuk zaman akan datang yang lebih baik. Sebab itu cerita dalam Al-Quran, cerita yang bawa pengajaran yang amat bernilai pada manusia. Yang manusia saya kata yang buat cerita macam-macam, baik filem kartun, yang animasi, semua akhir-akhirnya jadi sampah. Tak ada orang nak tengok, habis gitu je. CD-CD tu orang dah buang dah, tak nak tengok lah. Kenapa? Sebab dia cuma kurangkan stres kita seketika, kita tak jadi cerdik pun lepas tu. Bukan yang berlakon filem ni, macam-macam masalah berlaku pada dia. Wa imam masalah keluarga, wa imam masalah mabuk dia, wa imam masalah jenayah dia. Jadi dia sendiri tak dapat apa pun kebaikan filem. Yang berlakon pun tak dapat apa kebaikan. Jangan kata dia tengok. Supaya kita tahu nilai cerita dalam Quran. Kata Allah, innakum, sesungguhnya kamu merujuk kepada penyembah berhala. Wa ma ta'budun, dan apa yang kamu sembah. Min dunillah, selain daripada Allah, hasabu jahannam, menjadi bahan bakar dalam neraka. Kata hasab, mana bahan bakar. Mana bahan bakar ni, itu fokus kamu yang dia bakar. Bahan bakar macam kita bakar kayu, kita memang fokus kayu tu lah untuk bakar. Kamu ini hasabu jahannam,
menjadi bahan bakar api neraka. Antum laha waridun. Kamu pasti masuk dalam tu. Ayat ini secara jelas beritahu mana-mana penyembah berhala, mana-mana yang sembah lain pada Allah dalam neraka. Tiada keraguan. Kita tak boleh kata tengok orang tu mati dan kat dalam menyembah berhala dia masuk syurga kot sebab dia baik. Allah sebut dengan jelas. Ingat syurga tu hak Allah ke hak kita? Allah yang beritahu yang menyembah selain Allah, mereka menjadi bahan api neraka. Yang disembah dan yang menyembah semuanya. Lau kana haula, kemudian Allah pun sebut, kalau benar mereka ni Tuhan yang kamu sembah, ma waraduha, mereka tak akan masuk dalam api neraka. Kalau betul patung tu Tuhan, tak mungkin dia masuk dalam neraka. Dia Tuhan. Tapi ini semua akan dicampurkan dalam api neraka. Wa kullun fiha khalidun. Semua yang menyembah, yang disembah kekal dalam neraka. Semua. Sebab tu tuan-tuan kita dilarang untuk bergambar dengan patung-patung berhala tu. Kalau orang tanya apa hukum, kita masuk rumah berhala. Kadang-kadang kita pergi ke Indonesia, masuk Borobudur. Masuk Angkor Wat. Kita pergilah dekat Turki, masuklah mana-mana tempat berhala. Baik, apa hukum masuk rumah agama lain? Baik, asal hukumnya ialah harus. Bila mana kita ada niat mengambil pengajaran, mengambil iktibar dan sebagainya, maka ini menjadi keharusannya. Tapi kalau sekiranya kita masuk kerana teruja dan seronok, ambil gambar sekali lawa lah patung ni, ambil gambar sekali, maka kita redha dengan maksiat, maka itu maksiat. Kita ambil patung ni lawa tak patung Borobudur ni. Ingat macam muka bekas arwah suami saya. Tengok ambil gambar. Ni patung sembahyang ni. Dia bangga dengan kekufuran, berbangga dengan maksiat. Ar-ridha bil maksiyah, maksiyah. Lepas tu kita tak ambil gambar patung-patung tu. Kalau tengok sudahlah kita tak bergambar dengan patung-patung. Bukan menjadi kecenderungan kita untuk bergambar dengan patung-patung. Seumumnya kita diminta untuk kita katakan menjauhkan diri kita. Khususnya patung yang disembah. Khususnya. Maka Allah Ta'ala kata, lahum fiha, mereka semua dalam neraka, fiha dalam neraka, zafir, suara penyesalan dalam hati mereka. Zafir ni maknanya mendidih. Bunyi suara mendidih dalam dada. Tuan-tuan kalau tengok orang kalau sakit sangat, dia sakit sangat. Kita pergi hospital tengok orang sakit sangat. Dia punya bunyi tu macam didihan dalam api dalam puyuk ataupun dalam kuali. Sakit. Dia bunyi dia tu. Ini zafir, didihan dalam hati mereka. Sebab benda dalam hati tu macam terkeluar. Dek sakit ni. Yang kita hok mulut ni. Hok mulut sebut sakit tu memang selalu dah. Yang dalam hati ni. Sampai terkeluar. Macam kita selalu sebutlah. Sampai nak terkeluar jantung. Ayat kita. Sampai nak keluar hati. Macam nak keluar roh. Rasa macam roh tu ada kat luar. Allah bayangkan kedahsyatan neraka. Dia ada zafir. Itu suatu suara yang mendidih dalam hati sehingga terkeluar. Bunyinya. Lahum fiha zafir. Mereka dalam neraka mengeluarkan suara penyesalan yang melampau ini. Wahum fiha la yasma'un. Dan mereka tak akan dengar benda-benda yang menyenangkan mereka. Yang mereka dengar arahan tambah azab, tambah azab. Tak ada benda arahan yang kata okey berhenti kejap, ringankan azab. Tak ada. Tak ada dengar kata-kata simpati. Kita kan kadang-kadang bila sakit, kita rasa teruja dengan perkataan-perkataan simpati. Kalau tuan-tuan sakit, orang pun sebut perkataan simpati. Kesian dia. Kita pakat tolonglah dia. Orang sakit ni dia dikurang sikit sakit. Sebab mendengar kata-kata simpati. Dengar kata-kata orang kesian ke dia. Tapi yang masuk dalam neraka, mereka tak akan dengar kata-kata kesian. Tak ada. Tak ada kata kesian, dia kena bakar. Padam muka dia. Yang mereka dengar semuanya benda yang buruk. Tambah azab mereka. Rasakan azab. Celaka kamu dengan apa yang kamu dustakan. Mintalah tolong dengan Tuhan kamu yang kamu sembah dulu. Ini semua yang Allah rekod dalam Quran. Yang saya sinopsiskan dalam bahasa Melayu. Celaka kamu. Fasahqal li ashabis sa'id. Celaka kamu jadi penghuni neraka yang membakar ini. Padang muka kamu. Fadhuqul azab bima kuntum takdzibun. Rasakan azab yang dulu kamu tak percaya. Tambah lagi azab. Semua kata-kata yang mereka dengar dan neraka semua kata menyakitkan. Kata kita kalau kena musibah, dengar pula kata-kata menyakitkan, bukankah bertambah musibah? Kita jatuh
Seorang kata, padang muka. Allah. Rasa macam dia ambil batu empat kepala kita. Padang muka. Tak dengar kata orang. Yang tu lebih sakit. Kadang-kadang yang tu lebih sakit. Kata-kata tadi yang tak tunjuk simpati, bukan tunjuk kata-kata padang muka. Maka demikian keadaan ahli neraka. Kemudian kata Allah, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Orang-orang yang telah kami tetapkan kebaikan kepadanya, ulaika anha mubadun, mereka itu diselamatkan dari neraka. Apa cerita ayat ini? Satu ketika diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya. Nabi SAW masuk Masjidil Haram. Dan Rasulullah menghampiri Hijr Ismail. Di situ ada pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Dan di sekitar Kaabah itu sekitar 160 berhala. Yang ada depan tu, 160. Jumlah semua 300 lebih. Sekitar Kaabah itu ada 360 berhala. Rasulullah pun masuk. Nabi pergi. Waktu itu Masjidil Haram penuh berhala. 360. Dalam dan luar. Termasuk atas sekali. Atas pun ada. Yang menjadikan para sahabat panjat Kaabah tolak. Itu. Dan ketika mana Rasulullah masuk, maka Rasulullah pun duduk berdakwah pada mereka. Fa'aradallahu an-Nadar ibn Haris. Maka datang pemimpin Quraisy namanya Nadar bin Haris. Fakallamahu Rasulullah. Lalu Rasulullah berdebat dengan dia. Hatta afhamahu. Sehingga Rasulullah berjaya mengalahkan dia. Nadar ni orang bijak lah. Berdebat. Rasulullah mengalahkan dia. Tentang sembahan berhala. Summa tala alaihim. Kemudian Rasulullah baca ayat atas mereka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah akan menjadi bahan bakar dalam api neraka. Fa aqbala Abdullah ibnu Az-Zib'ari fara'ahum yatahamasun faqala fi ma khawdukum fa akhbarahu al-Walid ibn Mughirah biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi baca ayat itu, mereka berbisik sama mereka. Kamu dan apa yang kamu semua masuk neraka. Ada seorang lelaki yang pandai berdebat lah. Dipanggil Ibnu Zib'ari. Ibnu Az-Zib'ari, maka dia pun kata, Muhammad baca ayat tu ke? Lalu katanya, qad khasamtuka wa rabbil Ka'bah. Aku akan kalahkan dia. Aku akan berdebat ni, kalahkan dia. Lalu kata Ibnu Az-Zib'ari ataupun Az-Zib'ari, dia kata alaysal yahud abadu Uzairan wan nasara abadul masih wa banu mali abadul malaikatah. Bukankah orang Yahudi dia sembah Nabi Uzair? Habis Nabi Uzair pun masuk neraka. Bukankah Kristian menyembah Nabi Isa? Nabi Isa pun masuk neraka. Dan bukankah kabilah Malih mereka menyembah malaikat? Malaikat pun masuk neraka. Dia rasa boleh menang ni. Sebab Nabi kata kamu dan apa yang kamu sembah masuk neraka. Padahal kalau mereka faham balaghah Quran, bila Rasulullah baca ayat Quran, innakum wa ma di sini dah apa? Apa tidak merujuk pada orang, merujuk kepada benda. Dipanggil li ghairi aqil. Itu bahasa Arab ni tuan-tuan, di setiap perkataan dia ada penafsiran dia. Sebab tu kita tak boleh tafsir Quran secara terjemahan. Sebab terjemahan tu dia cuma nak beri faham, tapi bukan nak tafsir. Faham lain, tafsir lain. Fahamlah sikit-sikit, tapi penafsirannya. Nabi kata, kamu dan apa yang kesemua. Apa ni maksud berhala-berhala dan sebagainya. Bukan antum waman ta'budun. Kamu dan siapa yang kamu sembah. Tak sebut gitu. Ibnu Zib'ari kata kalau begitu, Uzair pun masuk neraka sebab dia disembah. Nabi Isa pun masuk neraka sebab disembah oleh Kristian. Malaikat pun masuk neraka sebab disembah oleh Bani Malihah. Masuk neraka belaka. Lalu jawab Nabi SAW. Nabi jawab. Bal hum abadu syayatin allati amarathum bidzalik. Mereka tu sebenarnya bukan sembah Isa. Bukan sembah Uzair. Bukan sembah malaikat. Bukan mereka sembah syaitan. Kata Rasul, mereka sembah syaitan. Syaitan yang menyuruh mereka. Jadi mereka menyembah syaitan. Maka tu ayat ini. Apa ayat dia yang kita bacakan? Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Ada pun orang-orang yang telah kami pilih jadi orang baik. Malaikat orang baik. Nabi Isa orang baik. Nabi Uzair orang baik. Ulaika anha mubadun. Mereka tak termasuk dalam makna yang kamu sembah masuk neraka. Kata Allah, ulaika anha mubadun. Mereka tak termasuk.
Sebenarnya kalau mereka faham daripada awal ayat tadi, antum wama kata ma, kamu dan apa yang kamu sembah, apa, bukan siapa. Dia panggil ma li ghairil aqil. Ma untuk benda, bukan ma tu untuk, kita kalau tanya orang man anta, kita tak tanya ma anta. Tapi kalau nak tanya benda, kita akan kata ma hadha, ni benda, ma hadha, kita akan tanya hadha ghita, ini penutup, hadha ghita finjan, ini penutup cawan gelas. Kita tanya ma hadha, benda ni. Kalau orang kita tanya man hadha, ni siapa ni yang tidur ni, man hadha, tanya. Kita tanya dia, kita panggil man, dia orang. Itu dalam uslub bahasa Arab, mereka ni faham tapi kerana nak cari salah. Tentang kita jumpa orang ni nak cari salah, dia faham pun dia buat tak faham. Kalau tuan-tuan jumpa dengan orang yang cari salah kita, dia faham pun dia buat tak faham. Maka dia tu cakap untuk menimbulkan kekeliruan yang dia tahu benda tu jelas. Maka Allah kata orang-orang yang telah kami catatkan kemuliaan, ni malaikat, kami dah catat kemuliaan. Hamba kami yang tak pernah penat beribadat. Ini nabi-nabi yang kami turunkan wahyu untuk menyampaikan kebenaran. Mereka ini tak terlibat ulaika anhamu ba'du, mereka tak. Yang disembah itu berhala-berhala. Kemudian kata Allah, la yasma'una hasisaha. Adapun golongan yang baik-baik itu, mereka tak akan dengar walau bunyi neraka. Tuan-tuan, bunyi neraka ni kuat. Tapi orang beriman, bila mana mereka masuk dalam syurga, bila mana mereka ini telah dilimpahi oleh rahmat Allah, dia tak akan dengar bunyi neraka. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita pergi hotel tertentu tengah-tengah bandar, kalau hotel tu ini memang berprestij betul, kita tak dengar bunyi kereta. Kalau masuk bilik, kita tak dengar. Padahal hotel itu tepi highway, tak dengar. Setengah-setengah tempat baik ni lah, tak dengar. Masuk tak dengar. Kerana bagus binaan dia. Apatah lagi orang beriman. Orang beriman, mereka even tak dengar pun bunyi neraka. Walau bunyi neraka tu kuat. Kata kita kalau dengar bunyi api, kuat bunyi api. Debah dia tu kuat. Tapi orang beriman takkan dengar. Nak tunjuk mereka berada dalam muntahan nikmat, kemuncak nikmat, even bunyi pun tak ada. Kemudian kata Allah lagi, wahum fima, dan mereka dalam syurga itu, mashtahat anfusum, apa-apa je yang diinginkan oleh diri mereka, khalidun, dan mereka pula kekal di dalamnya. Allah kata, orang-orang yang kami pilih menjadi orang baik, bagi mereka syurga. Mereka dijauhkan dari neraka. Macam mana jauhnya? Jauh sekira mereka tak dengar pun bunyi neraka. Jauh, tak dengar. Mana jauh betul lah. Bila kita tak dengar, mana kita jauh daripada benda tu. Kalau dengar lagi, mana dekat. Dan mereka ini, apa sahaja yang mereka nak, fi mashtahat anfusum, apa je mereka nak. Baik, bila orang kata, kadang-kadang ada orang bodoh, kata, ustaz, habis saya nak isap ganja boleh? Isap ganja. Saya nak, dia sebut benda buruk-buruk. Tuan-tuan, sebab itu kita kena faham. Orang masuk syurga ni orang baik. Bila orang baik, dia tak ada keinginan yang buruk. Kalau ustaz, boleh tak saya nak masuk syurga tapi saya nak berzina dalam syurga? Oh, ayat dia. Ada seorang Perancis, orang Algeria. Algeria atau Perancis, saya lupa. Ditanya seorang ulama, almarhum Sa'id Ramadan Bukti. Dia kata, saya ni gay. Kalau saya masuk syurga, boleh tak saya nak gay dalam syurga? Dia ni gay, homoseks. Dia nak benda tu. Sebab dia fikir kotor ni. Dia tengah kotor. Kalau kita yang tengah bersih, takkan kita fikir macam tu. Kita fikir mungkin nak makan mi soto je. Kita tak fikir nak buat benda buruk. Sebab bila Allah bersihkan hati kita, mana fikir benda buruk? Orang bila Allah masukkan dalam syurga, Allah bersihkan hati dia. Sehingga dia tak akan bercita-cita melainkan yang baik-baik. Contoh kalau kita tengok orang baik-baik, adakah dia fikir nak isap dadah? Ada? Tak nak. Dia tahu benda tu tak. Adakah dia fikir nak buat benda buruk-buruk? Boleh tak Ustaz saya nak pukul orang? Dia tahu benda tu tak baik, dia tak akan buat. Kalau orang tu baik. Boleh tak saya nak ambil hak orang? Walaupun orang tak ada, dia tak akan ambil. Kita kalau baik kat dunia pun, kita dah jauh dengan benda buruk. Ini kan pula bila Allah dah bersihkan orang beriman dalam syurga. Lagilah, tak adalah orang dalam syurga cita-cita nak makan babi ke. Tak boleh dalam syurga makan babi. Nak makan kenapa? Punya banyak makanan babi kau pilih. Dia otak dia kotor lagi ni. Boleh tak saya nak buat ni? Boleh tak dalam syurga saya nak mencuri? Nak mencuri juga. Allah dah bagi macam-macam nak mencuri lagi.
Dia sebab dia nak cuba manipulate maksud boleh belaka. Dia atas nama boleh belaka, dia pun nak buat belaka. Nak buat belaka. Tak, bila seorang masuk dalam syurga, Allah bersihkan hati dia. Allah bersihkan jiwanya. Maka tiada dia bercita-cita melainkan yang baik-baik. Tak ada dah. Macam saya kata kita ni, zaman kita lara, fikir kita lain. Bila kita dah baik jadi orang soleh, fikir kita lain. Dulu fikir nak ambil dia orang, bila kita baik, kita fikir nak bagi duit kau. Dulu kita fikir berjaga malam, nak menyanyi, berkaraoke, berkelabing. Hari kita fikir malam berqiyamul-lail, menangis, meratap, bermunajat. Kita dah berubah cara berfikir. Dulu kita fikir nak sakitkan hati orang, hari ni kita nak gembirakan orang. Dulu masa zaman kita teruk, kita fikir nak pukul je bini kita, nak marah je bini kita. Dan zaman kita baik, kita nak bahagiakan bini kita. Berubah. Apatah lagi saya katakan bila kita masuk syurga. Ini supaya tuan-tuan faham makna. Fimat anfusuhum. Apa je mereka nak, boleh belaka. Khalidun. Mereka kekal pula dalam syurga. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak ditakuti dengan huru-hara kiamat. Kiamat berlaku ni menghuru-harakan. Tapi orang beriman tak? Allah amankan dia. Dan orang beriman ni, waktu sakaratul maut pun Allah dah amankan dia. Sebab tu dia tak menggelupur. Dia amankan, ditunjukkan tempatnya di syurga, maka dia tenang. Sehingga dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Apatah lagi ketika mana hari kiamat, dia pun tenang. Tak ada benda nak takut. Pada masyarakat dia pun tenang, tak ada apa nak bimbang. Sebab Allah dah muliakan dia. Kata Allah lagi, wa tatalaqahumul malaikah. Dia akan disambut oleh malaikat. Tatalaqa, disambut mesra oleh malaikat. Hadza, sambil berkata, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari raya kamu yang dijanjikan. Ini hari kamu. Ini hari kamu. Macam kita tuan-tuan kena, orang sambut hari jadi kita dah gembira dah. Semua orang duk tepuk tangan hari jadi kita dah gembira, seronok dah. Itu baru hari jadi. Seronok. Ini tuan-tuan hari sebenar kejayaan kita di hari akhirat lah. Yang berucapan ni siapa? Malaikat. Ni berbaris malaikat. Beribu malaikat. Sambil berkata, inilah hari kamu. Inilah hari raya kamu. Inilah hari gembira kamu sebagaimana Allah janjikan pada kamu. Bayangkan bukan sekadar jauh dari neraka, gembiranya dia. Kata Allah lagi, yauma natwis sama katayyis sijil lil kutub. Ianya berlaku sesudah Allah Ta'ala menggulungkan langit sebagaimana digulungnya buku dan kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami jadikan kamu permulaannya, kami kembalikan kamu. Kata Allah, Tuhan yang menciptakan awal kamu ini, Tuhan ini yang akan bangkitkan kesemula kamu. Wa'dan alaina, janji Allah pada kamu semua. Inna kunna fa'ilin, kami pasti akan melakukannya. Apa yang Allah nak lakukan? Kiamat. Apa yang Allah nak lakukan? Bangkit semula manusia. Menciptakan manusia sesudah mereka mati. Untuk diberi kepada mereka dalam dua keadaan, syurga atau neraka. Walaqad katabna, sesungguhnya kami telah tetapkan. Fi Zabur, maksud Zabur bukanlah kitab Zabur, tetapi wahyu Allah. Kerana Zabur bermaksud kitab. Kami telah tetapkan dalam wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Min ba'di dzikr, selepas diberi peringatan, annal ard, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-Ku yang soleh. Ada dua makna bumi di sini. Pertama maksudnya syurga. Syurga diwarisi oleh hamba yang soleh. Yang kedua maksudnya bumi yang kita huni ini. Kesudahannya orang soleh yang akan menguasainya. Kalau kita tengok bila manusia buat segala kejahatan, bila mereka meninggalkan syariat, maka keadaan negara huru-hara, manusia tak nampak alternatif lain melainkan angkat orang baik. Hari ni bila mereka buat jahat, kesangnya belum dapat. Ni pemerintah yang merintah, halalkan arak, halalkan judi, halalkan semua maksiat. Kita tak nampak lagi kemusnahan. Lalu mereka terus bangga dengan cara mereka. Yang tak pakai tudung, yang tak sembahyang. Macam kita sebut tadi, Allah beri tempoh. Sehingga sampai satu masa, mereka akan nampak kesat. Macam saya pernah cerita tuan-tuan, krisis lembu gila di Eropah. Krisis lembu gila di Eropah berlaku bila lembu-lembu tadi diberi makan lembu. Maknanya dia ambil lembu-lembu tua, dia proses lembu tua, dia beri makan lembu muda supaya cepat gemuk. Mula-mula tak berlaku, okey.
Lepas 10 tahun berlaku krisis paling terburuk di Eropah, iaitu lembu gila. Kerana dia makan daging lembu, lembu makan daging lembu jadi gila. Akhirnya diharamkan makanan daripada lembu. Lembu tak boleh makan lembu. Tapi benda itu berlaku bila lepas 10 tahun. Macam kita menyakit lah. Orang sini enjoy lagi, makan. Makan, jangan berhenti makan. Kena penyakit baru tahu, kesang saya makan ni Ustaz. Ada hamba Allah tu dia cimani. Kata kenapa cimani? Dulu saya bawa lori, saya makan Milo. Bukan minum Milo, makan Milo. Kan dulu kan Milo ting makan. Dia zaman kecil makan juga tapi tak ada makan banyak. Kena makan rimak. Mahal Milo. Tak ada. Tapi orang ada duit ni dia sempat dia beli Milo sting. Sambil bawa lori, makan. Bukan minum Milo, makan. Dah kat dia kecil mana. Dia pun ingat balik dulu. Tak berani dah dia buat. Itu kita cerita dunia kesan. Jadi orang yang buat jahat ni, memang hari ni kita nampak kesan agak belum nampak terselam. Kesan judi tak nampak terselam. Nampak dia macam menjana ekonomi. Banyak negara jadikan judi sebagai pelaburan. Singapura pun buat pusat judi di Marina Bay. Malaysia yang sementara hari awal lagi. Negara tertentu dah mula buka pusat judi. Sekian. Dan demikian juga Arak. Demikian sekian pelacuran. Dah banyak negara legalkan pelacuran. Dan dah banyak negara yang legalkan homoseks dan lesbian. Dah banyak negara. Di Amerika hampir 8 buah negara yang membenarkan. Dah ada gereja gay dan lesbian. Di negara yang dah banyak. Mereka tak nampak dari kesan mereka okey. Masih puji, memuji, menghormati hak asasi konon. Kelak mereka akan lihat kebinasaan. Waktu itulah orang baik mengambil tempat. Orang baik ambil tempat. Dah rosak teruk, maka orang baik pun ambil tempat. Macam orang tengok muda-mudi hari ni semua rosak teruk. Dada, arak dengan penagihannya. Akhirnya ramai orang yang dia pilih Islam untuk hentikan minum arak. Dia pilih Islam untuk berhenti isap dadah. Sebab dia tak ada yang boleh hentikan saya daripada hal buruk ni melainkan Islam. Dia ramai hati-hati selebriti ahli sukan masuk Islam. Ini yang kita sebut bahawa Allah akan jadikan bumi ini miliknya orang soleh. Pada satu tempoh dia. Ya, hari ini saya katakan memang negara diperintah secara mungkar. Tapi kelak mereka akan rasa kesan mungkarnya. Sebagaimana orang berpenyakit, hidup makan macam-macam, hari ini memang tak ada. Esok lusa dia akan tahu. Lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka dia akan ingat balik kesalahan yang dia buat dulu. Maka kerana itu Allah janji, bumi ini kesudahnya orang beriman. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Ini peringatan yang berterusan kepada kaum yang sentiasa beribadat pada kami. Orang yang sentiasa bersihkan dirinya pada Allah, dia sentiasa nampak janji Allah ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut penutup kepada ayat-ayat ini, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan rahmat pada sekalian alam. Ya, saya dah kata Nabi SAW dalam tekanan dakwah. Maka datang cerita Nabi-Nabi untuk menguatkan motivasi Nabi SAW. Dan sekaligus untuk memberi amaran kepada para penentang Nabi. Kemudian Allah jelaskan pada ayat-ayat terakhir surah Al-Anbiya, wahai Muhammad, kamu diutuskan sebagai rahmat. Kamu ni rahmat. Kadang-kadang bila kita buat kerja, kita pun rasa berat. Tiba orang pun beritahu balik, sebenarnya awak ni orang terbaik sebab tu kita orang bagi kerja ni. Kita pun motivasi balik. Kadang-kadang kita buat kerja penat. Isteri ni penat duk masak. Maka mengeluh, suami kata sebenarnya awak ni sebab awak paling bijak masak kat pasir gudang ni. Sebab tu kita suka makan. Dia dengar perkataan penghargaan tadi hilang tak? Betul tuan kita kalau bila dalam tekanan kita rasa macam kita kata hilang diri kita. Tekanan kau. Tiba-tiba datang satu pujian. Pujian tadi menjadikan kita rasa berharga balik. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, tidak aku utuskan kamu melainkan rahmat. Walau dengan beban yang Rasulullah hadapi, lalui penentangan yang teruk dan kita katakan penerimaan yang agak perlahan. Orang Mekah proses beriman terlalu perlahan, tak ramai. Masuk seorang, 2 orang, dia tak mengejut. Dia buat macam kalau kita meniaga, pelanggan datang 3-4 orang, tak penuh meja kita. Kita kadang-kadang rasa lemah. Sebab kita expect dah buka ni ramai datang. Rasulullah dah berhujah, dah menang hujah. Nabi jangka masuk semualah, tak masuk. Bukan mereka buat perancangan lebih teruk sehingga menghalau dan membunuh. Kita tahu jumlah orang Islam yang masuk sekitar 150 orang. Satu jumlah yang kecil.
Sebab itu kita lihat dalam perang Badar, jumlah tentera Islam 313, yang sebahagiannya ialah orang Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah. Kemudian orang Ansar. 313 tak banyak lah. 3 tahun pertama Rasulullah berjaya Islamkan hampir 30 orang je. 3 tahun pertama. Masuk tahun keempat, kelima masuk 50 orang. Dan sekali kemuncaknya sampai 150 orang. Ketika mana Mus'ab bin Umair ke Madinah, dia dah berjaya Islamkan 500 orang. Madinah, penerima Islamnya laju. Sebab yang masuk tu pemimpin-pemimpin. Akhirnya Mus'ab bin Umair yang dilantik duta yang pertama dalam Islam, pergi ke Yathrib waktu itu yang belum ditukar nama. Dia dah berjaya Islamkan 500 orang sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW ada tekanan dia. Maka Allah Ta'ala kurangkan tekanan Rasulullah dengan berkata, wahai Muhammad, tidak kami utuskan kamu melainkan rahmat pada sekalian manusia, jin. Bukan haiwan. Cukup kita tengok haiwan, bila Nabi sahaja haiwan ini disembelih dengan pisau yang tajam. Direhatkan binatang, maka binatang pun jadi rehat. Tidak orang tembak, orang ketuk. Saya tengok satu dokumentari di Thailand. Cara dia nak sembelih atau nak bunuh kerbau, dia keluar 5-6 orang, bawa batang kayu, bawa sekian pakat, ketuk. Kerbau ni siapa mati? Bayangkan seksa binatang tu nak boleh mati. Lepas tu dia nak sembelih ayam pula, dia ambil, dia libah kat tiang rumah tu. Mau. Ayam. Datang Islam, binatang pun rasa rehat, dia sembelih. Itu kajian mammogram yang dibuat. Ni saya dengar dalam kursus lah ni. Dia punya gelombang itu, binatang yang disembelih tenang. Dia punya gelombang mammogram tu tenang. Tak nampak ada stres. Tidak rahmat pada binatang. Binatang pun dapat rahmat daripada putusan Rasulullah melalui syariat hukum hakam. Hukum hakamnya. Apatah lagi manusia. Apatah lagi jin. Kemudian kata Allah, Kul, katakan wahai Muhammad pada mereka, innama yuha ilayya, aku ni mendapat wahyu. Bukan aku cakap sendiri. Bukan ini idea aku, wahyu dari Allah. Annama, bahawasanya ilahukum, Tuhan kamu sebenar, ilahu wahid, Tuhan satu je. Aku ni dapat wahyu, bukan aku saja kata Tuhan satu. Wahyu yang beritahu, Allah beritahu aku Tuhan itu satu. Fahal antum muslimun, tidakkah kamu mau menjadi orang Islam, tunduk pada asas ini, Tuhan satu. Fa in tawallau, sekiranya kamu tetap berpaling, faqul azamtukum ala sawa, katakan kepada mereka bahawa azamtukum ala sawa, aku dan kamu sama-sama tak punya ilmu. Aqari wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun, cepat atau lambat tak tahu bila akan dibinasakan. Baik, aku dan kamu tak ada ilmu tentang waktu kebinasaan orang yang menyembah lain Allah. Rasulullah kata, Allah beritahu pada Nabi SAW, beritahu mereka, aqaribun am ba'id, dekat atau jauh dengan apa yang Allah janjikan akan berlaku pada kamu. Bila aku tak tahu. Rasulullah SAW, dia tak ada kata, esok kamu kena hukum. Tak ada. Sebab itu wahyu. Kata Rasulullah, aku tak tahu, kamu juga tak tahu. Oh, kamu akan dibinasakan kerana kamu menyembah selain Allah. Dekat atau jauh aku tak tahu. Kamu pun tak tahu, aku pun tak tahu. Innahu, hanya dia Allah. Ya'lamul jahra minal qaul, yang mengetahui setiap tutur kata manusia. Wa ya'lamu ma taktumun, dan apa yang disembunyikan. Wa in adri, kalau sekiranya aku tahu, la'allahu, barangkali sebab kamu tidak diturunkan azab, fitnatun lakum, sebagai ujian pada kamu, sebagai fitnah pada kamu. Wa mata'un ilahin, dan sebagai satu pemberian nikmat yang seketika untuk satu tempoh. Yang selepas itu kamu akan dibinasakan. Kemudian Rasulullah menyatakan, qala rabbihkum bil haqq, wahai Tuhan kami, bawalah kebenaran yang menghukum antaraku dengan mereka. Dan mereka duk cabut, bila azab, bila azab. Kenapa langit tak jatuh tak kepala kami? Kenapa kami tak kena tu, tak kena ni? Sebab mereka dah fikir lama, kalau duduk Mekah memang selamat. Mereka fikir secara bergenerasi, dengan peristiwa Abrahah pula, serang Mekah pun tak berjaya, mereka orang Mekah tak mungkin diazab. Walaupun mereka buat jahat macam mana pun. Mereka lupa, mereka tak diazab sebab Rasulullah ada kat situ. Allah tak akan turunkan azab selagi mana Rasulullah ada kat situ. Sebab menjadi sunnatullah, semua kaum yang dibinasakan, Nabi kena keluar lagi. Baru dibinasakan. Tidak, tak akan.
Bukan sebab Mekah. Sebab Nabi ada kat situ. Kami takkan turunkan azab, kata Allah, wa anta fihim. Dalam keadaan kamu bersama mereka. Orang Mekah duk ingat, sebab mereka duk Mekah dan mereka tak kena azab, maka suka-suka hati mereka cakap. Tak ada pun azab, tak turun pun azab. Dan mereka menyangka, dengan mereka buat segala kemungkaran, tak kena azab, itu tanda Allah tak marah. Perangai ni pun ada pada setengah kita. Kita rasa bila buat dosa, Allah tak turun azab. Tak ada pun Allah marah saya. Okey je. Saya tak semayang, rezeki saya murah. Banyak saya dapat. Tak ada pun Allah kata rezeki saya tak dapat. Saya tak tutup aurat. Okey. Income saya besar. Dia lupa bahawa azab itu ditangguhkan untuk satu waktu yang dahsyat. Sebab itu Nabi SAW berkata, wa in adri la'alla fitnah. Barangkali kelambatan azab itu sebagai ujian untuk didatangkan azab lebih besar. Wa mata'un ilahin. Dan sengaja Allah nak biarkan kamu berada dalam kenikmatan sebentar. Qala rabbihkum bil haqq. Qala rabbihkum bil haqq. Ya Allah, putuskan antara kami dengan mereka dengan sebenar. Wa rabbuna rahman. Sesungguhnya Tuhan kita ialah Tuhan yang pemurah. Al-Musta'an, yang diminta pertolongan. Yang diadu segala masalah dan juga diadu segala keinginan. Alamat tasifun. Maha suci Allah, maha kuat Allah daripada apa yang mereka sifatkan kepada Allah dengan sifat yang tidak layak. Maka Nabi SAW bila diberitahu kaumnya yang mencabar bila turun azab, Nabi kata azab memang kena, tapi cepat atau lambat aku tak tahu. Barangkali Allah melambatkan untuk Allah datangkan azab paling besar pada kamu. Dan untuk beri kamu nikmat seketika untuk kamu berseronok. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, hukumkan antara kami dengan mereka. Kemudian Rasulullah menyatakan melalui firman Allah Ta'ala, Tuhan kami Tuhan pemurah. Tuhan yang kamu minta azab ni Tuhan yang pemurah. Dan Al-Musta'an, Tuhan tempat diminta pertolongan atas segala kejahatan kata-kata kamu. Mu kata macam-macam, mu hina macam-macam, maka Tuhanlah tempat diminta pertolongan atas segala sifat yang kamu sebut, perkataan kamu sebut. Maka Rasulullah SAW memilih menyerahkan urusannya pada Allah. Bersabar dengan segala kata-kata buruk. Bersabar dengan kata-kata fitnah dengan mengadu kepada Allah. Allah tempat mengadu atas perbuatan, perkataan buruk yang dilakukan. Maka ayat ini sebenarnya adalah suatu amaran azab yang pasti akan berlaku. Sebab itu mereka setiap kali tengok ayat Quran, mereka bimbang, mereka takut. Takut. Bila Rasulullah baca Quran, mereka amat takut. Kerana mereka tahu itu bukan perkataan Rasulullah. Itu bukan skrip Nabi. Tapi wahyu yang turun untuk menjawab dengan segera segala penghinaan, segala kekufuran mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.